Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kenyataan paling mengejutkan kita daripada seorang yang disebut sebagai negarawan Malaysia. Tun Dr. Mahathir dilihat makin hari makin terdesak. Beliau cuba untuk kelihatan relevan dan beliau cuba untuk kembali semula dihormati oleh rakyat Malaysia. Memang ramai lagi yang menganggap Tun Mahathir sebagai legenda kepimpinan negara. Masih dilihat sebagai negarawan ulung negara. Tetapi sejak akhir-akhir ini, bukan saja beliau dilihat sebagai seorang yang terdesak, tetapi cuba meraih simpati daripada rakyat Malaysia. Hari ini, sekali lagi Tun Mahathir mendedahkan satu perkara yang dianggap oleh netizen sebagai keterlaluan. Dr. Mahathir mengaitkan imuniti Perdana Menteri dengan hipotesis membunuh. Inilah yang mereka katakan Tun Mahathir ini dah mula memuakkan ramai orang. Ramai orang muak dengan sikap Mahathir yang cuba berdolak-dalik. Sikap Mahathir yang cuba nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Masih lagi tidak henti-henti cuba untuk memburuk-burukkan Anwar Ibrahim. Baru-baru ini beliau juga memperkenalkan payung besar. Tetapi banyaklah gelaran-gelaran tertentu yang digunakan untuk menggambarkan payung besar itu. Ada yang menganggap payung besar itu dah koyak rabak, dah tak berguna. Apa kabar anda semua? Hari ini saya nak perkenalkan kepada anda, ini ialah Transovector for Life. Ini bukan ubat, ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan anda. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan menjadi bodoh. Tetapi secara ringkasnya juga, kita sembuh daripada penyakit apabila imun badan kita menjadi kuat dan menjadi pintar bijaksana. Transovector for Life ini ialah terapi imun. Terapi imun ini membantu meningkatkan daya imun badan kita 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan dan menjadi bijaksana itu, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan kita. Siapa yang berminat untuk mendapatkan produk ini, sila dapatkan nombor telefon yang tertera. Ingat, masa sangat mencemburui anda. Bagi mereka yang ada masalah kesihatan, tentunya masa itu sangat bernilai. Kerana jika terlambat, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi pergunakan waktu yang ada dengan meningkatkan daya imun badan kita. Saudara-saudara sekalian, Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi mengecam Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung tindakannya untuk mendapatkan imuniti dalam saman sivil, meneruskan keraguan terhadap ketidakbersalahan Anwar dan menegaskan bahawa salah atau benar seseorang hanya boleh dilakukan melalui mahkamah. Mahathir menyentuh mengenai implikasi yang lebih luas dengan imuniti dan memetik hipotesis membunuh. Kalau diberi imuniti berkenan, satu kes, tak ada kes lain lagi, tidak imun, tentu imun punya, kata beliau. Jadi Perdana Menteri boleh bunuh orang pun okeylah katanya melalui satu hantaran di media sosial hari ini. Bayangkan, ini ialah satu perkaitan yang jauh daripada kebenaran. Bagaimana seorang legenda ataupun negarawan boleh menggunakan perkaitan yang begini dahsyat terhadap Perdana Menteri yang ada sekarang. Mahathir yang telah lama dituduh menggugat kebebasan Badan Kehakiman dan agensi penguatkuasaan semasa menjadi Perdana Menteri juga mengadu bahawa undang-undang itu tidak digunakan secara sama rata. Di Malaysia, pelaksanaan undang-undang pilih bulu, kata Mahathir. Bagi satu orang yang Mahkamah Tinggi sudah hukum salah, hukuman tidak dilaksana kerana konon menunggu keputusan rayuan. Apabila Appeal Court juga mendapati ia salah, masih juga hukuman tidak dilaksana. Bagi orang lain, sebelum pun dibicara di mahkamah, hanya semasa siasatan mereka akan dimasuk dalam tahanan berbulan-bulan, harta dirampas, keluarga ditekan. Pendek kata, sebelum pun didapati bersalah, sudah dihukum, didera. Itu bagi orang lain, kata Mahathir. Jelaslah walaupun tertakluk kepada undang-undang yang sama, tetapi pelaksanaan tidak sama, kata Mahathir.
Memang benar dalam kes seperti membunuh dan mengedar dadah yang dituduh boleh dimasuk dalam tahanan sementara siasatan dibuat. Tetapi kerap juga kes yang tidak serius dimasuk dalam tahanan juga kemudian dibebas tanpa sebab, katanya lagi. Merujuk kepada gesaan Anwar untuk melakukan pembaharuan dan keadilan sejak dia disingkirkan dari kerajaan dan parti 1998, Mahathir berkata, kini jelas kepada siap umum siapa pembohong sebenar, kata Mahathir lagi. Awal hari ini, Mahkamah Rayuan mengeluarkan perintah penangguhan sementara bagi semua prosiding membabitkan saman sivil yang dikemukakan Yusuf Raude terhadap Anwar. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang hujah dan juga komen Mahathir ini? Tiada asas, kata Franz de Griet, kata beliau, tiada asas untuk membandingkan kes sivil dengan jenayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadapi kes sivil di mana beliau telah memfailkan tuntutan balas. Dalam undang-undang, tuntutan balas mesti didengar terlebih dahulu. Jika diterima, tuntutan yang melibatkan wang akan ditolak. Persoalan penyelesaian di luar mahkamah setelah tuntutan balas difailkan tidak timbul. Mahathir boleh menangis, histeria, sepuas hati. Bukanlah sesuatu yang sukar difahami bahwa Yusuf Raude tidak akan meneruskan kes sivil selepas Anwar meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Semangat politik telah luntur apabila Daim Zainuddin dengan meneruskan hidup dikatakan meninggalkan Mahathir sendirian dalam melawan Anwar. Saudara-saudara sekalian, perkara ini memang sangat menarik untuk kita ketahui. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazarene Unity Channel. Krisis PAS. Mampukah geng Publika mengalahkan kepada geng Ustaz? Seorang penganalisis politik menyarankan kumpulan profesional dalam PAS yang juga digelar geng Publika mengalah kepada geng Ustaz menjelang pemilihan parti itu pada September depan. Pensarah program pengajian Polisi Universiti Malaysia Terengganu UMT Profesor Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim berpendapat pertembungan dua blok dalam PAS itu akan semakin meruncing selagi salah satu pihak tidak berlapang dada. Saya menjangkakan suhu panas ini tidak mudah untuk sejuk, katanya, kecuali dengan satu cara sahaja, yaitu kumpulan profesional mengendur, beralah dan memberi laluan kepada jalur agama. Bagaimana pula pendapat anda? Adakah PAS perlu dipimpin oleh jalur agama terus atau perlu memberi laluan pula kepada kumpulan profesional? Kerana, kata mereka, bagaimana PAS nak mahu bertahan, mahu menjadi dominan kalau mereka tetap berada di kepompong yang lama. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak kongsikan dengan anda semua, ini adalah Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi sangat stabil dan sangat kuat. Dengan peningkatan daya imun badan kita bebas daripada pelbagai jenis penyakit. Kita boleh sembuh dengan pelbagai jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang menjadi lemah dan bodoh. Apabila imun badan kita lemah dan bodoh, kita mudah kena penyakit, kita mudah sakit, dan lebih lagi daripada itu, kita sukar untuk sembuh. Tetapi dengan memakan produk Transfer Factor for Life ini, kita boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita. Jadi siapa yang berminat sila hubungi nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama, pergunakan waktu yang ada selagi ianya masih ada untuk anda semua. Saudara-saudara sekalian, penganalisis politik ini menyatakan bahawa beliau menjangkakan suhu panas tidak mudah untuk sejuk, kecuali ada satu cara sahaja, yaitu kumpulan profesional mengendur, beralah dan memberi laluan kepada jalur agama. Jika tidak, kehangatannya akan memuncak dan terus memuncak kerana sudah tentu geng Ustaz sekali-kali tidak akan berundur dan beralah, katanya dalam hantaran di Facebook. Untuk rekod, perpecahan dalam anak PAS dengan wujudnya geng Ustaz dan geng Publika
telah diperkatakan sejak beberapa tahun lalu. Geng Publika dikatakan cuba mencabar kepimpinan Datuk Seri Abdul Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Antara nama yang dikaitkan dengan geng Publika yang didakwa mahu melanggar kepimpinan ulama PAS ialah Setiausaha Agung Datuk Seri Taqiyuddin Hasan, Naib Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Ketua Pengarah Pilihan Raya Datuk Seri Muhammad Sanusi. Mereka diberikan gelaran Publika kerana sering dikaitkan dengan pertemuan di kawasan Publika Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Dr. Yusri berkata, krisis dalam PAS kali ini dengan munculnya label-label baharu seperti Hushem 2.0, Jebun 2.0, Taksubiyun, Dr. Shem serta panggilan lain yang lebih teruk dan kurang sesuai ditulis dilihat mengulangi skrip Muktamar 2015 lalu. Sehubungan itu, beliau tidak menolak kemungkinan berulangnya kembali perpecahan dalam PAS pasca Muktamar parti tersebut pada September nanti. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjadi tanda tanya sekarang ialah, apa jadi dengan Sanusi? Selepas diserang geng Ustaz, ini pula pendirian Sanusi terhadap Abdul Hadi. Tidak lama lagi, Parti PAS akan membuat pemilihan dalam Parti PAS. Apakah yang akan terjadi dalam parti tersebut? Baru-baru ini juga timbul satu suara meminta supaya Hadi Awang meletakkan jawatan dan melepaskan jawatan dalam Parti PAS memandangkan kesihatan beliau yang kini semakin merosot. Selepas diserang geng Ustaz, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menyifatkan desas-desus Tan Sri Abdul Hadi Awang berundur daripada jawatan Presiden PAS sebagai tidak berasas. Sanusi menganggap dunia masih memerlukan Abdul Hadi untuk membantu menyelesaikan konflik kemanusiaan dan politik serta menjadi jambatan antara mazhab-mazhab Islam yang berbeza. Memetik berita harian, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya berkata, Hadi sama sekali tidak pernah menyatakan hasrat untuk berundur. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya ingin perkenalkan kepada Anda, ini adalah Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, tapi ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang menjadi bodoh. Apabila imun badan kita bodoh dan menjadi lemah, kita kena penyakit dan sukar untuk sembuh. Dengan peningkatan daya imun badan, kita sembuh daripada dalam. Jadi, Transfer Factor for Life yang saya pegang ini adalah jawapan kepada peningkatan daya imun badan kita. Apabila kita makan Transfer Factor for Life ini, ia akan meningkatkan daya imun badan kita 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan itu, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi, jangan tunggu lama-lama, ambil produk ini untuk meningkatkan kualiti hidup Anda dan membebaskan Anda daripada masalah kesihatan Anda. Hubungi nombor yang tertera dan jangan tangguh-tangguh lagi. Okey, baiklah. Saudara-saudara sekalian, memetik berita harian, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS berkata, Hadi sama sekali tidak pernah menyatakan hasrat untuk berundur. Hadi masih aktif dalam menangani krisis kemanusiaan, menjadi orang tengah dalam konflik politik dan merapatkan perpaduan antara mazhab-mazhab yang berbeza, kata Sanusi. Beliau memainkan peranan penting dalam pentas global, dunia masih perlukan Tok Hadi, PAS masih perlukan beliau, Malaysia juga perlukan beliau, kata Sanusi lagi. Namun, ramai netizen yang menjawab kenyataan Sanusi ini, mereka kata, kami lihat tiada apa-apa fungsi Hadi selain daripada Presiden PAS, kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda? Kerana kata mereka ketika Hadi dilantik sebagai duta khas di Timur Tengah, tiada pencapaian besar yang telah dicapai oleh Hadi. Apa pula yang dimaksudkan oleh Sanusi ini, kata mereka.
Terdahulu, heboh dikatakan PAS bakal berpecah selepas pemilihan parti itu pada September depan apabila wujudnya pertembungan geng ustaz dengan bukan ustaz selepas perpecahan pada Muktamar 2015 lalu. Menariknya, pemilihan kali ini menyaksikan kumpulan yang 10 tahun lalu bersama geng ustaz sekarang berkelahi besar dengan kem yang mahu mempertahankan kepimpinan ulama dalam PAS. Selain Sanusi, dua lagi pemimpin PAS iaitu Setiausaha Agung Datuk Seri Taqiyuddin Hasan dan Naib Presiden Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar turut dikatakan mahu melanggar kepimpinan ulama. Pelbagai label dilontarkan seperti Hushem 2.0, Geng Publika, Jebon 2.0, Taksyu Yubiun, Dr. Shem dan sebagainya. Mengulas lanjut, Sanusi berkata, Hadi masih menjadi figura yang digeruni dalam dunia politik walaupun mempunyai isu kesihatan tertentu. Dalam keadaan beliau sekarang pun masih ada pihak yang takut kepadanya, kata Sanusi. Sebab itulah cerita kononnya beliau mahu berundur daripada jawatan Presiden PAS sengaja direka, kata beliau lagi. Pada 7 Jun lalu, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man turut menafikan dakwaan tersebut dan menyifatkan laporan itu sebagai tidak berasas dan bersifat spekulatif. Ahli Parlimen Kubang Krian itu menyatakan ia adalah salah tafsir terhadap perbincangan dalam parti. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.